Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini aku nak kongsi dengan kamu satu berita yang pasti tergempar, pasti hangat. Dan ini mengejutkan semua pengundi Pakatan Harapan dan juga pengundi PKR khususnya. Kita sudah tahu bahwa PKR yang dipimpin oleh presidennya Anwar Ibrahim dan juga selaku pengurusi Pakatan Harapan dan timbalan Presiden PKR Rafizi. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi pernah mengakui bahwa beliau dan Anwar selalu tidak bersependapat. Mereka ada benda yang seringkali mereka tidak sependapat, tidak sehala. Namun untuk menolak Zahid itu adalah satu perkara yang mereka bersetuju bersama, yang disetujui mereka bersama. Hari ini satu berita tergempar untuk timbalan Presiden PKR. Dan ini juga pasti menggemparkan semua pengundi Anwar Ibrahim. Daripada Estro Awani didakwa lulus proyek selepas parlimen bubar. Tuan Ibrahim akan file saman terhadap Rafizi. Wow. Kuala Lumpur, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man akan memfailkan saman fitnah terhadap timbalan Presiden PKR Muhammad Rafizi Ramli berhubung dakwaan kelulusan proyek tebatan banjir dilakukan selepas pembubaran parlimen. Ini pasti menggemparkan Rafizi Ramli. Menurut Tuan Ibrahim, Muhammad Rafizi yang mengadakan sidang media semalam kononnya bertujuan menjawab tuntutan yang dikemukakan olehnya sebelum ini dan memberi bukti kuku berkenaan dakwaan itu. Namun hanya membuat tuduhan palsu serta penyelewengan fakta berniat jahat untuk menjatuhkan reputasinya. Beliau berkata pada sidang media tersebut, Muhammad Rafizi menyatakan surat bertarik 7 Oktober 2022 yang dikeluarkan Ketua Setiausaha Perbendaharaan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam, Sekitar dan Air ataupun KASA untuk memaklumkan keputusan Menteri Keuangan yang meluluskan proyek rancangan tebatan banjir Sungai Langat II secara rundingan terus kepada Mangkubumi Sendirian Berhad. Rupanya Menteri Keuangan juga terlibat. Berdasarkan kepada surat tersebut, adalah jelas bahwa kelulusan tersebut bukanlah dibuat oleh saya ataupun KASA. Surat tersebut dikeluarkan pada 7 Oktober 2022. Surat tersebut dikeluarkan pada 7 Oktober sebelum parlimen dibubarkan dan bukan semasa tempoh kerajaan sementara, katanya dalam kenyataan yang dimuat naik menerusi laman Facebook beliau hari ini. Justru Tuan Ibrahim berkata, Muhammad Rafizi gagal sama sekali dalam mendedahkan bukti keterlibatan dirinya dalam kelulusan proyek, termasuklah usahanya atau KASA untuk menganugerahkan proyek tersebut ketika kerajaan sementara. Tuan Ibrahim berkata beliau telah menyatakan dengan jelas bahwa dirinya tidak pernah berjumpa, berunding atau membuat apa-apa tindakan semasa tempo kerajaan sementara ke arah menganugerahkan proyek tersebut. Oleh yang demikian, terbukti dengan jelas bahwa kenyataan-kenyataan Muhammad Rafizi, timbalan Presiden PKR itu, termasuk sidang media semalam adalah satu fitnah jahat bagi menghancurkan reputasi saya, khususnya dan juga parti PAS umumnya, katanya yang juga sebagai timbalan Presiden PAS. Media juga melaporkan Muhammad Rafizi dituntut untuk mengemukakan permohonan maaf dan mencadangkan ganti rugi yang perlu dibayar kepada Tuan Ibrahim kerana didakwa memfitnah berhubung dakwaan kelulusan proyek berkenaan. Sebelum ini media melaporkan Muhammad Rafizi mendakwa KASA dalam proses menganugerahkan proyek bernilai RM2 bilion secara rundingan ketika kerajaan semasa sudah dibubarkan. Ini pasti menggemparkan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pengundi Rafizi Ramli, peminat penyokong Rafizi Ramli dan juga PKR.
Jadi menurut Anda, adakah Rafizi Ramli pada ketika ini benar-benar akan disaman setelah Tuan Ibrahim mengeluarkan kenyataan ini bahwa beliau ini telah difitnah oleh Rafizi Ramli? Teruskan bersama di dalam channel ini. Didakwa, tajuk hari ini, didakwa lulus project, selepas parlemen bubar, Tuan Ibrahim akan file saman terhadap Rafizi. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini tidak lama lagi PRU 15 akan diadakan dan banyak kenyataan yang memenangkan parti sendiri, yang memburukkan parti lawan. Kita setiap hari mendengar itu. Ada yang parti ini memburukkan ini, dan sehingga kan sanggup melakukan sesuatu, bahkan bukan saja melakukan tapi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, Anda dilihat di mata dunia, di Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia melihat Anda sebagai pemimpin. Kepada semua pemimpin di luar sana. Kita digemparkan baru-baru ini daripada Perikatan Nasional, yaitu pemimpin daripada Perikatan Nasional membuat kenyataan yang sudah pasti tidak sewajarnya dibuat, namun sudah mengeluarkan kenyataan itu, dan rakyat ataupun pengundi sedia ada sudah pasti akan berpikir dua kali adakah mereka adalah pemimpin yang baik. Hari ini daripada Agenda Daily. Hari ini daripada biharian.com, PRU 15, Muhyiddin mohon maaf kenyataan masuk neraka Ketua Pemuda PAS SIK. Kenapa nak cakap sampai mau cakap masuk neraka? Itu satu perkara yang tidak bagus, saya sendiri tak setuju. Pengurusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, memohon maaf kepada mana-mana pihak yang tersinggung dengan kenyataan pengundi masuk neraka, masuk api neraka jika memilih Barisan Nasional atau Pakatan Harapan pada PRU ke-15. Aku berfikirlah tuan-tuan dan puan-puan, adakah seorang pemimpin Perikatan Nasional dan juga daripada Parti Agama Islam itu, PAS, PAS, saya tidak cakap parti itu buruk, namun pemimpin yang membuat kenyataan itu, yaitu Pemuda PAS SIK, itu adalah kenyataan yang tidak sewajarnya. Muhyiddin berkata, seharusnya semua pemimpin Perikatan Nasional mengelak daripada mengeluarkan kenyataan sedemikian. Betul kata Muhyiddin, karena boleh menimbulkan salah faham. Katanya, mungkin mereka sudah mengetahui penjelasannya, dan beliau sendiri juga tidak suka untuk membuat kenyataan seperti itu. Tak apalah, saya pikir mereka sudah mengetahui penjelasannya. Saya sendiri tidak berapa gemar buat kenyataan seperti itu. Yang penting elakkan kenyataan yang boleh timbulkan salah faham dalam kalangan pengundi, katanya selepas menghadiri dalam program Santai Anak Muda Johor di Dewan Terbuka Taman Sri Penggaram di sini hari ini. Muhyiddin berkata, pihaknya turut mengharapkan isu kenyataan oleh pemimpin Pemuda PAS SIK itu tidak perlu diperbesarkan. Kepada rakyat Malaysia yang sudah mendengar, melihat kenyataan pemimpin PAS ini, Pemuda PAS ini, Pemuda PAS SIK itu yang sudah membuat kenyataan bahwa sesiapa yang mengundi BN dan juga Pakatan Harapan akan masuk api neraka, itu sudah pasti diviralkan, sudah pasti tular di mana-mana, dan penerimaan rakyat Malaysia itu sudah pasti berbagai-bagai. Mungkin dia cakap pemimpin ini tak baik sebab mengeluarkan kenyataan begitu, ataupun mungkin dia silap cakap. Jadi ini satu kenyataan yang tidak sewajarnya lah. Seharusnya semua pemimpin Perikatan Nasional perlu mengelakkan untuk mengeluarkan kenyataan sedemikian, karena boleh menimbulkan salah faham.